cadangan setengah pihak untuk semayang Jumaat di rumah. 3 orang kita semayang Jumaat. Dah memandangkan keadaan tak boleh, maka kita dah tak boleh pergi Jumaat dah. Nanti ni 2-3 hari ni kali Jumaat yang akan berapa dah. Maka mungkin ada pihak-pihak tertentu mencadangkan supaya sekarang kita duduk di rumah ada 5-6 orang ataupun 3 orang, 4 orang. Kita semayang, seorang baca khutbah, yang lain mendengar khutbah, 2 orang ke 3 orang mendengar khutbah, kemudian semayang 2 rakaat. Itulah Jumaat berdasarkan kepada apa yang disebut di dalam mazhab Hanafi. Dan ini kita mungkin dengar di kalangan pemberi pendapat ni memberikan pendapat ni. Hatta di Europe juga ada yang memberikan pendapat dia. Apa jawapan Majlis Fatwa Eropah? Mereka kata bahawasanya hal ini tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Alasan. Yang pertama, Jumaat ni ta'abbudiyah wa tauqifiyah. Benda yang ta'abbudi dan tauqifi. Yakni apa maksudnya? Benda ni dibuat macam mana cara Nabi tunjuk, pattern dia pun Nabi dah bagi tahu dah. Nabi telah laksanakan. Kena ikut macam Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Balik pada asas tadi. Asas tadi dia kata Jumaat ni fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu pergi bergerak kepada mengingati Allah. Jadi duduk di rumah semayang sendiri, semayang Jumaat tidak menunaikan maksud itu. Itu yang tadi saya sebutkan. Tadi saya sebut juga hatta pada zaman Nabi masjid-masjid persendirian ini bila mari hari Jumaat semuanya tinggal pergi kepada masjid Nabi SAW. Orang yang duduk di zaman di Madinah yang ada lorong-lorong, walaupun mereka ada masjid, sebenarnya masjid kaum-kaum mereka, tapi apabila hari Jumaat mereka datang kepada Nabi SAW bersolat di masjid Nabi SAW. Dan Nabi tak kenalkan mereka. Dulu tak ada kenderaan, hampa ni jauh, badui-badui ni hampa semayang lah Jumaat di rumah hampa ataupun di khemah-khemah hampa. Kalau siapa-siapa yang jauh tu tak, Nabi SAW tidak pernah mengarahkan hal itu, katanya. Kemudian Jumaat ini ada syiar agama. Ini alasan dia kedua. Bila Jumaat syiar agama, maka syiar agama ni mesti dizahirkan. Itu apa syiarnya? Manusia berhimpun, orang ramai datang, jamaah kaum muslimin. Itu maksud dia. Kalau semua Jumaat boleh buat di rumah, maka tak adalah syiar itu lagi. Kalau itu dibenarkan, masa tidak, alasan itu tidak kuat. Kerana apa faedah lagi pada syiar agama yang menjuruh kita berhimpun, tujuan mengukuhkan kaum muslimin, tidak zahir syiar itu. Ketiga, kata mereka idea semayang Jumaat 3 orang ni ialah idea yang diambil daripada mazhab Hanafi. Ini kita semua tahu dia daripada mazhab Hanafi. Yang ni takhrij daripada mazhab Hanafi, daripada idea mazhab Hanafi. Cuma kata alasannya ialah perbahasan yang dikemukakan oleh mereka ini ialah dalam mazhab Hanafi dia nak letakkan 3 tu ataupun lebih tu, dia ada syarat yang lain. Maka ini seolah-olah ambil separuh, tidak mengambil keseluruhan idea. Antara syarat yang mereka kata ialah hendaklah semayang itu didirikan di tempat yang jelas, orang ramai tahu semayang itu, pintunya dibuka untuk membolehkan orang lain lagi datang. Jika orang lain tak datang, ada 3 orang saja, 3 orang pun bolehlah. Bukan setiap orang kunci pintu di rumah masing-masing kemudian buat semayang Jumaat. Jadi mereka kata ini tidak disebut di dalam hatta di kalangan fuqaha Hanafiyah, Ahnaf, mereka pun tak sebut seperti mana idea yang seperti itu. Itu jawapan Majlis Fatwa Eropah.
Perkara yang keempat, saya rasa ini yang penting yang mereka sebut ialah di dalam sejarah Islam telah berlaku cerita wabak yang hebat ni. Macam-macam cerita. Telah berlaku wabak berbagai zaman yang menyebabkan masjid telah orang tak solat setahun, lebih daripada setahun. Bukan masjid biasa, hatta Masjidil Haram orang tak solat. Kenapa? Kerana manusia tak berani pergi, kerana wabak. Dan menariknya, memang beberapa kitab sebut, antaranya yang disebut dalam Syiar A'lamun Nubala yang disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi meninggal pada tahun 748 Hijrah. Dia telah menyebut tentang teksnya, dan teksnya dia quote di sini, dan saya Syiar A'lamun Nubala ni saya selalu berpesan kepada sahabat-sahabat untuk kita membacanya, kerana ia adalah satu karya agung Al-Imam Zahabi yang menempatkan banyak nama-nama nubala dengan ulasan yang adil dan insaf yang disebut oleh Imam Zahabi. Apa yang disebut ialah Imam Zahabi antara kata Zahabi, wa kana qahtu 'aziman bi Misra wa bil Andalus wa ma uhida qahtun wala waba'un mithluhu bi Qurtubah hatta baqiyatil masajidu mughlaqatan bila musalli wa summiya 'amul ju'ul kabir. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqatan bila musalli wa summiya 'amul ju'i al kabir. Dia kata wa kana qahtul 'aziman, adapun satu kemarau yang dahsyat berlaku di Mesir dan Andalus yang tak pernah berlaku kemarau dan wabak yang seperti itu di Qurtubah, di Cordova, sehinggalah masjid terbiar dalam keadaan terkunci tanpa orang yang salat, dan dinamakan tahun itu Al-Ju'ul Kabir, tahun kelaparan yang besar, disebut dalam Syiar A'lamun Nubala. Dan Al-Maqrizi sebut, ni seorang muarrikh kabir, ahli sejarah besar, Al-Imam Al-Maqrizi yang meninggal pada tahun 845 Hijrah. Dia sebut dalam kitab yang terkenal As-Suluk li Ma'rifat Dual Muluk, dia sebut, dia kata tentang berlakunya wabak ni, sehingga dia kata wa batalatil afrahu wal a'rasu min bainin nasi falam ya'rif anna ahadan amila far'an fi muddatil waba wala sumi'a sautul ghina wa ta'attala al-adhan min iddatil mawadi' wa baqiya fil mawdi'il mashhur bi adhanin wahid wa ghulliqat aktharu masajid wal zawaya. Dia kata wa batalat al-afrah wal a'ras, dan telah batalah semua majlis-majlis keraian, perkahwinan yang ada di kalangan orang ramai. Tak tahu siapa, tak pernah kita dengar siapa pun buat, dan tak kedengaran lagi suara nyanyian. Kerana bila orang kahwin ni ada nyanyian, menyanyi dan bergembira, ni benda yang ada sejak dalam dunia Islam dulu pun. Kita kadang-kadang janganlah fanatik sangat. Ni okey. Dia kata wa ta'attal dan telah ta'attal azan telah tak berkumandang daripada banyak tempat, melainkan dikekalkan satu tempat dengan satu azan, dan dikunci kebanyakan masjid dan zawaya, yang ada sudut-sudut ibadat ataupun sudut-sudut pengajian dikunci. Ini disebut oleh Al-Maqrizi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitab dia Imba'ul Ghumri bi Abna'il Umr. Dia quote juga Ibn Hajar. Ibn Hajar sebut tentang tahun 827 Hijrah. Kerana Ibn Hajar meninggal pada tahun 852 Hijrah. 822 Hijrah fil awail hadhihi sana waqa'a bi Makkah waba'un 'azimun bihaitsu mata fi kulli yawmin 40 nafsan. Pada tahun 827 dia pada awal tahun ini berlaku di Mekah wabak yang besar, di mana mati bagi setiap hari 40 nyawa. Kita Malaysia sehari dua ni
ada lebih kurang 2 orang, 1 orang. Ni 40 orang satu hari. Wa husira man mata fi Rabiul Awal 1700. Dikira orang yang telah mati pada Rabiul Awal jumlahnya 1700 orang mati. Wa yuqal inna imam al-maqami lam yusalli ma'ahu fi tilka al-ayyam illa ithnain wa baqiyatul a'immah batalu li'adami man yusalli ma'ahum Dia kata, dan dikatakan imamul maqam di Mekah dulu, ni sejarah lah. Mekah ni dulu sebelum pemerintahan Saud ni, dia panggil Sahun Kaabah tu, di pusingan Kaabah tu dia ada 4 mazhab, 4 imam. Jadi imam ni imam maqam lah. Dia maqamat al-arba', 4 maqam tu. Maka maqam ni kau ni jadi imam, maqam ni kau ni jadi imam, bahasa Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ialah itu suatu benda yang yang dulu tidak ada, kemudian ada, dan dia membawa juga kepada beberapa perkara positif dan negatif di kalangan orang Islam. Apapun, alhamdulillah perkara itu sudah tidak ada. Dia kata imam maqam tu tak semayang bersama dengan melainkan seorang ataupun 2 orang, yang lain semuanya imam lain tak semayang. Maka dia orang kata tak solat di masjid itu kerana tak ada orang lagi yang nak solat di situ. Itu alasan dia yang keempat. Maksudnya sejarah telah menunjukkan berlaku di dalam sejarah umat Islam ni wabak, masjid ditutup, tapi tak ada siapa ulama-ulama yang keluar fatwa kata siapa yang tak main masjid semayang Jumaat di rumah. Ini alasan dia yang keempat oleh Majlis Fatwa Eropah yang menyatakan tak ada semayang Jumaat di rumah ni untuk keadaan itu. Yang kelima ialah atas tadi, Jumaat ni tadi, syiar tadi, hatta ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka ni cuba mengelakkan daripada satu tempat ada 2 solat Jumaat, masjid tu masjid ni, melainkan kerana keperluan. Sehingga kan Imam As-Subki dia buat satu risalah khas. Risalah ni kita sebut zaman lah ni risalah dia, mungkin risalah ni macam tulisan kecil. Dulu risalah tidak semesti tulisan kecil, saya nak sebut bagi segi bahasa. Kitab yang besar pun dia nama risalah, sebut tu kitab Imam Syafi'i itu nama Ar-Risalah. Kerana risalah, kerana dia menghantar pada orang. Imam Syafi'i hantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi dia risalah yang satu benda yang tapi lah kita faham risalah yang ringkas. Okey, tak apa. As-Subki, Al-Imam As-Subki, dia ada kitab iaitu Taqiyuddin Subki. Dia ada kitab iaitu Al-I'tisam bi Wahidil Ahad min iqamati Jum'atain fi balad. Berpegang pada Tuhan daripada didirikan 2 Jumaat pada satu kawasan lah. Jadi dia menyatakan di situ kalau tak ada keperluan tak boleh nak buat 2 masjid ni, lepas tu selang 5-60 langkah ada masjid baru, pakat duk buat Jumaat satu masjid ni, satu masjid. Kebanyakan fuqaha tidak bersetuju dengan hal itu kerana itu tidak menggambarkan syiar Jumaat. Jadi kalau itu kata dia tak boleh, apatah lagi pakat buat Jumaat di rumah masing-masing. Itu alasan. Okey, yang berikutnya dia kata perkataan yang kata boleh semayang tu di atas di rumah tu Jumaat tu atas alasan apa? Kalau atas alasan darurat, dia syarat darurat ni apabila macam tadi seseorang telah difardukan dengan satu kefarduan, kemudian dia tak mampu nak buat, maka dia cari satu pendekatan yang paling at least dia boleh buat sebahagian daripadanya. Sekarang dalam kes Jumaat, apabila kita tak boleh buat Jumaat, fardu Jumaat dah tak ada, telah gugur kefarduan Jumaat, diganti dengan semayang zuhur.
dalam dia panggil dalam keadaan balak bencana ni, al-jaihah dalam bahasa hadis, datang satu benda bencana macam ni, digugur tanggungjawab Jumaat tu. Bahkan tanggungjawab Jumaat boleh gugur bukan saja bencana, hujan pun boleh gugur, ribut pun gugur, orang sembahyang Zuhur. Ini kan pula dalam keadaan sekarang, maka kata dia tak ada lah sembahyang Jumaat di rumah, sebaliknya sembahyang Jumaat ialah di masjid. Bila tak boleh balik ke masjid, hendaklah kita tunaikan sembahyang Zuhur di rumah. Jadi kesimpulan dia, mereka tidak terima. Ni Europe ni terbuka. Pun begitu mereka tak terima pandangan untuk sembahyang 2-3 orang Jumaat di rumah ini. Dan saya rasa pendapat mereka dalam hal ini juga adalah merupakan munasabah dan kuat dari segi disiplin ilmunya dan dari segi alasan-alasan yang diberikan.